Bismillahirrahmanirrahim. Bersama kami ingin bersamakan portfolio kami dengan dalam kos MPU 2352 Sains, Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam. So, nama ahli kursus kami start dengan saya adalah Muhammad Iman Hakim bin Abdul Hadi. Nombor matrik 10 DTK 19F1009. Nama saya adalah Muhammad Aiman bin Zulmahdi. Nombor matrik saya adalah 10 DTK 19F1022. Nama saya adalah Muhammad Dafiq bin Muhammad Azwan dengan kad matrik 10 DTK 19F1019. Dan nama saya Muhammad Akmal bin Abdul Aziz dan nombor matrik 10 DTK 19F1010. Dan nama saya Muhammad Haris Iskandar bin Zul. Nombor kad matrik saya 10 DE 18F2032. Pertanyaan soalan terhadap kumpulan kami adalah seperti berikut. Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan mengharuskan penggunaan vaksin pencegah penyakit demi memelihara kesihatan umum. Namun masih terdapat golongan anti vaksin yang menolak keharusannya. Apakah peranan dan prinsip syariah yang bertepatan dengan isu tersebut? Berikan ulasan anda. Okey. Mengapa harus mengambil vaksin? Kita terdapat 3 sebab utama kenapa harus mengambil vaksin. Yang pertama ialah efektif dalam meminimumkan penyebaran COVID-19. Vaksin COVID-19 sudah terbukti efektif untuk mencegah seseorang yang dijangkiti virus corona. Apabila dijangkiti, maka vaksin boleh membantu meminimumkan penyebaran COVID-19. Ketika seseorang yang telah divaksin masih lagi dijangkiti COVID-19, maka vaksin yang telah disuntik ke dalam tubuh badannya akan mencegah tubuh daripada mengalami gejala parah akibat virus corona. Okey, yang kedua ialah membentuk antibodi. Vaksin COVID-19 terbukti boleh membentuk respon antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Bahkan pada orang yang sudah pernah dijangkiti COVID-19 sekalipun. Penelitian terhadap menunjukkan bahawa vaksinasi terbukti menyediakan perlindungan bagi orang-orang yang sebelumnya pernah dijangkiti virus ini. Bagi poin yang terakhir iaitu mencipta kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok adalah ketika sebahagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit berbahaya ini. Misalnya, jika 80% populasi kebal terhadap satu virus, 4 daripada setiap 5 orang yang bertemu seseorang dengan penyakit tersebut tidak akan sakit dan tidak akan menyebarkan virus tersebut dengan lebih jauh. Dengan cara ini, penyebaran penyakit tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Okey, oleh itu vaksin COVID-19 dapat mencipta kekebalan kelompok. Para ahli saintis juga percaya untuk mendapatkan kekebalan kelompok setidaknya memerlukan 30% daripada populasi untuk divaksinasikan. Pentingnya vaksin di masa pandemik harus dipahami oleh masyarakat sebab dengan vaksinasi aktiviti normal sebelum pandemik dapat kembali dilakukan seperti biasa. Jadi sekarang saya akan mengambil alih pembentangan dengan memberitahu tentang apakah hukum mengambil vaksin. Jadi apakah hukum dia? Mufti Wilayah Dr. Luqman Abdullah dalam satu kenyataan, dia berkata pihaknya mengambil inisiatif membincangkan pelbagai kekeliruan dalam kalangan masyarakat berhubung pengambilan vaksin COVID-19 dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali kedua 2021 pada 11 Februari lalu. Beliau berkata mesyuarat itu membuat keputusan bersetuju mengguna pakai resolusi MKI ke-10. Berhubung kerana itu, yang bersetuju hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Selaras dengan dasar kerajaan dalam memerangi wabak COVID-19 di negara ini, pihak pejabat Mufti Wilayah Persekutuan
Dengan ini menzahirkan sokongan yang tidak berbelah bagi serta mendukung sepenuhnya pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jadi slide seterusnya. Hukum menggunakan vaksin sebagai alat pencegahan penyakit. Digalakkan untuk mendapatkan rawatan dan perubatan yang bersesuaian. Islam menyarankan umatnya agar sentiasa mencari penawar kepada penyakit yang dihidapi kerana setiap penyakit ada penawar yang perlu dicari, diterokai dan dikaji. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang bermaksud setiap penyakit mempunyai penawar. Apabila penawar menepati penyakit tersebut, nescaya akan sembuh dengan izin Allah. Riwayat Muslim. Dan seterusnya, hukum kedua. Ini termasuk tindakan menghindari penyakit sebelum terjadi. Demikian juga jika dikhawatirkan timbulnya sesuatu penyakit dan dilakukan imunisasi untuk melawan penyakit yang muncul di suatu tempat atau di mana sahaja. Maka hal itu tidak masalah kerana hal itu termasuk tindakan pencegahan sebagaimana penyakit yang datang diobati. Demikian juga penyakit yang dikhawatirkan kemunculannya. Jadi benarlah sabda Nabi SAW yang bermaksud jangan didekatkan yang sakit dengan yang sihat. Riwayat Bukhari. Jadi, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Iman Hakim Abdul Hadi. Saya akan membincangkan tentang peranan Islam dalam menghadapi penyakit COVID-19, penyakit macam ni lah. So, yang pertama peranan umat Islam dalam menghadapi penyakit ini adalah berdoa kepada Allah SWT. Di mana Islam menganjurkan umatnya agar membaca pada waktu pagi dan petang zikir berikut sebanyak 3 kali. Hal ini kerana Rasulullah SAW mengatakan bahawa sesiapa yang membaca sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang, nescaya dia tidak akan ditimpa sebarang kemudaratan. Zikir ini bermaksud dengan nama Allah yang mana dengan namanya tidak ada mudarat terhadap sesuatu pun di bumi dan juga di langit. Dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang kedua adalah mencegah. Islam amat menitik beratkan soal pencegahan penyakit sebelumnya menimpa. Terdapat beberapa langkah pencegahan yang dianjurkan seperti yang ditunjukkan dalam beberapa riwayat yang sahih. Antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Ar-Rahman bin Auf radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermakna, sekiranya kamu mendengar mengenai tahun yang menimpa suatu kawasan, maka janganlah kamu masuk ke tempat tersebut. Sekiranya yang berlaku di suatu kawasan dan kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar daripadanya untuk melarikan diri darinya. Dan yang ketiga adalah merawat. Sebaik saja seorang itu ditimpa penyakit, Islam memberikan penekanan kepada kepentingan merawat. Di samping redha dengan takdir Allah SWT, tuntutan untuk merawat penyakit juga tidak boleh diabaikan. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Usamah bin Syariq radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu merawat penyakit kerana sesungguhnya Allah tidak menjadikan suatu penyakit melainkan dia turut menyediakan ubat baginya. Melainkan satu penyakit saja, iaitu ketuaan. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini memberi isyarat disunatkan mengubat penyakit. Inilah mazhab Asy'ab kita aliran mazhab Al-Syafi'i. Kebanyakan salaf dan keseluruhan khalaf kata Al-Qadi Iyad. Dalam hadis-hadis ini terkandung beberapa ilmu agama dan dunia. Antaranya benarlah ilmu perubatan, diharuskan berubat secara keseluruhannya. Begitu juga berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Ar-Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan juga ubat serta dia menjadikan bagi setiap penyakit itu ada ubatnya. Maka hendaklah kamu semua berubat dan janganlah kamu berubat dengan sesuatu yang haram. Riwayat Abu Daud. Yang terakhir sekali adalah tawakal. Setelah segala usaha dan ikhtiar dilakukan, Islam mengajar kita agar menyerahkan segala urusan seterusnya kepada Allah SWT. Inilah bentuk tawakal, iaitu penyerahan diri yang mutlak kepada Allah setelah usaha-usaha dilakukan. Allah SWT berfirman yang bermaksud, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ali Imran ayat 159. Inilah pegangan akidah sejati seorang Muslim yang menghimpunkan antara mengambil usaha serta bertawakal kepada Allah SWT. Dalam setiap tindakan yang dilakukan, sekiranya segala usaha mengelakkan penyakit seperti doa dan langkah pencegahan telah diambil, namun seseorang itu tetap diuji juga dengan penyakit, maka hendaklah dia menenangkan dirinya dengan firman Allah SWT yang bermakna,
Katakanlah wahai Muhammad, bahawa sama sekali ujian tidak akan menimpa kita, melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dialah pelindung kita, dan kepada Allah jugalah golongan beriman itu perlu bertawakal. Surah At-Taubah ayat 51. Seterusnya saya berikan kepada presentation ini kepada kawan kita. Silakan Haris. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Aiman. Okay, saya nak menerangkan tentang hukum berubat dengan najis atau bahan yang haram. Okay, antara isu yang sering dibangkitkan oleh sebahagian pihak sehingga menimbulkan kegusaran dan kerisauan masyarakat terhadap vaksin ialah dakwaan bahawa vaksin ini mengandungi kandungan atau bahan yang haram di dalamnya. Isu berubat dengan bahan haram atau najis ini bukanlah isu baru. Bahkan sabit larangan berkenaannya dalam nas syarak. Kenyataan Imam Al-Nawawi adalah seperti berikut. Adapun berubat dengan najis-najis selain daripada arak, maka ia adalah dibolehkan sama ada terdapat padanya keseluruhan najis lain sesuatu yang memabukkan. Inilah pendapat mazhab dan pendapat yang dinaskan dan inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur. Sesungguhnya yang membolehkan berubat dengan najis hanyalah apabila tidak terdapat bahan yang suci yang boleh mengganti ke tempatnya. Sekiranya terdapat bahan yang suci untuk digunakan dalam merawat, maka haram menggunakan najis tanpa sebarang khilaf. Hukumnya haram ketika wujud selainnya bahan yang suci dan ia tidak haram sekiranya tidak terdapat bahan selainnya. Seterusnya. Juga berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'in Al-Hadrami bahawa Tariq bin Suwaid Al-Jufri radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan arak. Kemudian baginda melarang atau tidak menyukai untuk dia melakukannya. Tariq berkata, sesungguhnya aku melakukannya untuk berubat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya ia arak bukan ubat, akan tetapi ia merupakan suatu penyakit. Riwayat Muslim 1944. Oleh yang demikian, Imam Al-Nawawi ketika mengulas berkenaan dengan isu hukum berubat dengan najis, beliau mengatakan bahawa larangan berubat dengan najis hanyalah merujuk kepada arak. Adapun najis selain daripada arak, hukum asal penggunaannya juga adalah haram, melainkan dalam keadaan darurat yang mana tidak ada bahan suci lain yang boleh menggantikannya. Ia berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Al-An'am 109. Sesungguhnya kita serahkan kepada saudara kita Muhammad Aiman bin Zul Mahjidi. Okey, saya akan terangkan tentang hukum vaksin kembali kepada bahan kandungan yang terdapat di dalamnya. Okey. Hukum vaksin yang kembali kepada bahan kandungan yang terdapat di dalamnya adalah berkenaan dengan isu bahan kandungan yang terdapat di dalam vaksin. Tim Wilayah Persekutuan yang ke-7 telah mengulas berkenaannya secara panjang lebar pada tahun 2016 yang lalu dengan menyebutkan dalam hal ini terdapat beberapa bahagian yang telah disebutkan oleh para ulama. Pertama, vaksin yang mengandungi kandungan yang harus untuk digunakan serta mempunyai kesan yang bermanfaat. Tidak syak lagi bahawa kategori jenis ini adalah harus untuk digunakan. Bahkan ia merupakan antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepada sekalian makhluknya. Pencapaian perubatan iaitu medical achievement seumpama ini telah memberi sumbangan yang besar dalam mengurangkan pelbagai wabak yang tersebar pada hari ini. Yang kedua, vaksin yang mengandungi isi kandungan yang harus untuk digunakan, akan tetapi ia boleh menyebabkan mudarat yang lebih banyak kepada tubuh badan berbanding manfaatnya, ataupun ia tidak bermanfaat pada asalnya. Vaksin ini seumpama tidak dinafikan lagi bahawa tidak boleh digunakan kerana kita dilarang untuk memudaratkan diri kita dengan makanan, minuman, ubat-ubatan dan seumpamanya. Yang ketiga, vaksin yang mengandungi bahan yang diharamkan ataupun dicampur najis pada asalnya, akan tetapi ia telah dirawat dengan bahan kimia ataupun ia telah dicampur dengan bahan-bahan lain yang menukarnya daripada namanya kepada ciri bahan yang diharuskan penggunaannya. Inilah yang dipanggil sebagai proses istihalah, proses perubahan kepada halal, serta mempunyai kesan yang bermanfaat. Vaksin kategori ini tidak lagi syak lagi diharuskan penggunaannya. Ini kerana proses istihalah yang berlaku telah mengubah nama dan sifatnya, justeru menjadikan hukumnya juga berubah. Maka ia adalah boleh untuk digunakan. Kesimpulannya,
Berkenaan dengan hukum penggunaan vaksin COVID-19, selama mana telah dipastikan bahawa tidak terdapat sebarang bahan-bahan haram yang digunakan dalam penghasilan vaksin tersebut, maka hukum asal pengambilannya adalah harus. Manakala sekiranya pengambilan vaksin tersebut terbukti berkesan dalam mencegah penyakit serta ternafi sebarang kemudaratan daripadanya, maka hukum pengambilannya adalah dituntut, bahkan menjadi kewajipan apabila ditetapkan oleh pihak pemerintah. Dalam masa yang sama, sekiranya pemerintah membuat ketetapan mewajibkan pengambilan vaksin COVID-19 ini kepada seluruh rakyat, khususnya kepada mereka yang terdedah dengan risiko jangkitan seperti pejuang barisan hadapan, frontliners, serta golongan yang berisiko, maka menjadi kewajipan untuk kumpulan ini mengambilnya.